Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah bersedia untuk menceritakan topik yang terkini tentang kanser sebenarnya. Saya nak anda pay attention sebab bagi mereka yang dah baik, kita kena risau sedikit tentang relapse. Bukan risau sampai you panik ke apa-apa, tetapi yang pentingnya kita kena belajar kenapa dia boleh datang balik dan sebagainya. Okey. Nombor dua, bagi mereka yang belum kena tapi ada sedikit sebanyak kerisauan, maklum saja bagi anda yang dengar banyak sangat sekarang, sebab kes kanser ni sebenarnya di dunia hampir 10.5 juta rakyat yang tengah mengalami kanser yang sama ada stage, selalunya yang jumpa stage 2-3 ke atas, betul tak? Jarang-jarang kita hampir 50% stage 1 tak dijumpai, ataupun kalau dah jumpa stage dah at least stage 2, kadang-kadang kalau you tengok sampai dah stage 3 baru nampak, betul? So 9 hingga 10 juta rakyat per year, dan dia adalah nombor 2 masalah di dunia yang menyebabkan kematian. Nombor 1 apa dia? Siapa tahu? Cuba tulis ke situ. Siapa yang tahu kematian yang paling tinggi, the number 1 cause of death in the world? Masih lagi championnya jantung. Tetapi yang semestinya kita kena faham malam ni, yang menjadi tanda tanya, kenapa kanser masih lagi nombor 2? Sejak dah begitu moden, zaman-zaman keluar ubatan, kalau anda tengok 100 tahun yang dahulu terlalu banyak dia punya ubat-ubatan keluar, tapi sejak antara 15 tahun hingga 20 tahun yang lepas ni tak banyak keluar. Okey, sebab mungkin dah mati akal kot. Namun saya nak cerita pada malam ni, yang bagusnya saintis tak pernah putus asa, tak pernah menyerah kalah, dan mereka selalu mendapat benda-benda yang baru. Cuma saya nak bagi tahu pada anda sama ada dia dah cover kebanyakan kanser yang kita tengah hadapi ataupun akan hadapi nanti. Okey, nombor 1, kalau anda tahu racun untuk kanser ni, maksudnya nak lawan dengan kanser ni, sebenarnya dah ada dari mula lagi. You pernah dengar ada surgery, rawatan apa tu, kita operate, lepas tu kita nombor 2 kita radiation, pakai inilah x-ray dan sebagainya, lepas tu kita pakai satu lagi yang dipanggil apa, kemoterapi. Yang ni yang famous lah. Cuma kebelakangan ini dia dah mula menjadi sedikit obsolete. Tahu obsolete tak? Sebab saintis tahu dengan cara SRC ni, surgery, radiation dan kemoterapi ni, banyak sangat dia punya side effect dan dia punya kesan untuk mendapat hasil yang 100% cure masih lagi tidak memuaskan. Maka mereka menukar kepada style yang kedua, iaitu mereka menggunakan yang dipanggil targeted therapy. Targeted therapy itu mereka menggunakan genomic study. Jin ini adalah penyakit macam ni, dan ubatnya macam ni. Contoh kalau untuk leukemia tu, ada satu ketika dulu Clevac, very famous. Nama ubat you tak payah ingat lah. Breast cancer, kalau you pernah dengar, orang bagi Herceptin dan sebagainya tu. Jadi zaman-zaman sekarang ni ada nama seperti Azitabib, Mefonab, Sorafenib, yang ujung-ujung kalau bunyi tenip-tenip tu, zaman moden punya ubat-ubatan pun dah boleh merawat sebahagian. Tetapi disebabkan kanser ni dia terlalu unik dan abstrak, dan nama sama, contohnya breast cancer, tapi ada berbagai jenis. Lung cancer berbagai jenis. Jadi jenuh lah nak kejar kriminal ni, yang nakal-nakal ni, sel ni. Maka diteruskan dengan imunoterapi pula. Maksudnya dia main dengan imunoterapi, maksudnya imuniti badan kita tu diajar untuk lawan balik sel kanser. Pun dah dapat jawapan, cuma masih lagi tak habis. Dah ada untuk bladder cancer, untuk kidney, untuk lung, dan tak lama lagi untuk liver pun ada. Ada satu drug yang very famous sekarang, namanya Keytruda. Keytruda ke Keytrudo ni, nama-nama yang terbaru ni. Katanya dia boleh merawat sampai hampir 40% daripada pesakit-pesakit kanser. Baguslah tu. Maksudnya kalau 40% punya sukses, kira dahsyat lah. Sebab zaman sekarang ni, ataupun yang kita tahu, kanser dirawat secara moden, kalau stage 3 ke atas dah tak sampai 5% pun.
success rate dia, faham? Namun sekarang kita banyak peluang lagi, umpamanya sekarang dimasuk fasa keempat pula, dia bagi apa yang dipanggil DNA punya style pula. So dia study kita punya sel DNA tu, dia buat target cuma untuk DNA saja. Sebab apa? Kemoterapi, radioterapi, semua-semua tu dia hentam kromo je, macam nak bunuh lalang, dia hantar kapal terbang, dia hantar tabur ubat 1-2 ekar tanah kita tu, katakan badan kita tu kena kanser, bukan sakat 1-2 ekar, satu ladang tu dia lanyaknya kita. Sebab tu orang tak tahan dengan kemo semua ni. Maka sekarang dia lebih target. Kalau 1-2 tempat tu saja, maka dia attack 1-2 tempat tu. Dah ada kejayaan, cuma masih lagi peringkat orang kata apa, perlu di eksperimen lagi. Jadi sains dah cuba nak kejar, namun kanser lebih laju lagi. Kita kejar, dia lagi laju, kejar lagi laju. Sebab apa? Dia konsep kanser ni dia dahsyat tau. Dia boleh bekerjasama antara sama mereka. Satu lagi, dia boleh apa orang panggil collaborate, maksudnya bantu sama membantu. Tapi yang dahsyat sekali, kanser boleh bekerjasama dengan normal sel kita. Sel kita yang baik-baik, yang duduk sebelah-sebelahan, jadi jiran tu, dia boleh rekrut, boleh mempengaruhi sel-sel yang normal, yang tak patutnya kena kanser, boleh kerjasama. Macam ni lah, kita berjiran, kalau kita tak sedar yang dia tu nakal, kita ingat dia tu baik, rupanya dia something. Dia kan kanser sel, tapi kita ingatkan dia baik. Tanpa kita tak sedari, kita membantu bagi dia membesar lagi. Itu bahayanya kanser sel ni. Okay? Dan akhir sekali, kanser sel dari semasa ke semasa, zaman datuk nenek kita punya kanser dulu, kalaupun nama sama, katakan dia ada prostate cancer, tapi prostate cancer dia lain dengan prostate kita zaman 2022 ni. Faham? Maksudnya sel kanser untuk zaman moden ni dengan zaman Jepun dulu jauh bezanya. Dari segi dia punya kehandalan dia, kanser ni boleh bertukar dan boleh mutasi, boleh adaptasi kepada kemodernan. Lagi moden, kita ingat kita lagi advance, dia lagi boleh lawan. Jadi yang ni yang menjadikan kita kadang-kadang pening kepala. So saya nak bagi kat you 7 cara, kalau you tak jaga, senang sangat kita boleh kena kanser di zaman sekarang. Saya nak bagi tahu ni sebab ini antara yang terkini, walaupun ada overlapping dengan cerita lama, tapi dia berkesinambungan. Maka saya cuba update yang paling latest, orang dapat tahu yang saya minat sebenarnya, penyebab utama dia. Dan orang selalu mainkan benda ni sebagai satu perkara yang tidak serius. Masalah minda sebenarnya, masalah stres, masalah penyesalan kita, masalah kita punya kawan-kawan yang toksik, masalah yang mengganggu otak kita. Itu sebenarnya adalah yang paling tinggi penyebab yang tak tersinarai secara official. Tapi bila you baca tentang kanser, ada 3.5 juta artikel. Tapi malam ni kalau you nak study tentang kanser, paling sikit 3.5 juta tentang kanser orang cuba tuliskan, buat kajian, nak cuba cari jawapan. Inilah dia. Summary-nya, asal usulnya ialah bermula daripada minda dahulu. Okey, so jangan melawak. Bila saya cerita besok nanti lain-lain kali kalau ada kaitan dengan psikologi, ada kaitan dengan tekanan jiwa, maka you kena pay attention. Why? Sel kita ni ada perkataan yang dinamakan epigenetik. Epigenetik ni maksudnya luar daripada jin kita yang dalam badan kita, yang telah ditakdirkan, yang telah dituliskan semua tu. Tetapi kalau kita didedahkan kepada epigenetik, luar daripada genetik, atas lagi pada genetik, bermaksud environment kita, apa yang kita fikirkan, apa yang kita tengok, nampak, dia boleh masuk, bertukar. Apa kita dengar, dia boleh jadi seram, dia boleh jadi takut, boleh jadi prasangka. Ada kita menghakimi diri kita dah habis semua. Bila kita down, dia akan lebih cepat jatuh sakit, naik lagi, merebak-rebak cepat. Apa yang kita bau, itu kita nak cerita kejap lagi. Apa yang kita makan, of course lah kan. Jadi
Jadi kita balik kepada minda tadi, walaupun abstrak you tak nampak, tapi jangan permainkan. Kalau saya kata, dan sering-sering sangat saya kata, setiap penyakit yang jumpa ataupun sakit kronik, terutama sekali kanser ni, pastinya 80% daripada cases, maksudnya setiap 10 orang, 8 orang tetap ada cerita lama, tetap ada fail lama. Selagi mana you tak boleh tutup fail lama, tak boleh redakan fail lama, you tak akan baik. Itu dia. Jadi senang kita kena. Kalau yang belum kena, dibiarkan terus, tak apalah, saya masih kuat, saya baru umur 28 tahun, stres ni normal untuk budak-budak baru kerja. Bang, you pernah dengar tak orang umur 29 yang ada cancer of the colon, cancer of the stomach, cancer of the skin and all that? Senang sangat mereka kena. Prostate pun kalau muda-muda 35 pun dah ada. Tak payah tunggu sampai 5-60 tahun. Kenapa? Sebab sel ni dia nak manifestasinya kat organ-organ mana kita tak boleh kenal pasti. Tak semestinya merokok you akan dapat cancer of the nose or the esophagus. You boleh dapat cancer of the lung tu memanglah. You boleh dapat cancer of the stomach. You boleh dapat cancer of the liver pun. Jadi jangan main-main dengan masalah-masalah yang datang daripada minda dahulu. So nombor 1. Nombor 2, cara nak senang kena kanser, senang je. Yang ni selalunya dalam D&D diet ditegaskan daripada mula lagi. Siapa tahu cepat? Iaitulah musuh utama ialah apa kaitan pula dengan kanser? Memang gula. Yes. So gula, bila dulu saya suruh buang daripada dapur, you tak nak buang, you simpan lagi. Betul, untuk masak no problem, 1-2 kilo simpanlah. Tak adil kalau saya mengatakan benda yang saya pun buat sendiri. Saya tengok kat dapur masih ada gula juga lagi. Sebab apa? Dia orang kata setengah masakan kalau tak buat gula langsung tak rasa apa. Okey, untuk tujuan 1-2 sudu teh tu, satu katakan nak bubur 1 periuk, 1-2, okey fine. Tetapi yang duk makan hari-hari, yang 3 in 1, anything that is sugary, yang nampak dengan tak nampak, yang tu dah saya rasa dah berbuih mulut kita cerita. So jangan dekat dengan gula. Habis cerita. Pasal apa? Insulin, dia kalau tinggi meningkat, lepas tu keluar pula lagi dengan you punya growth hormone lagi, lepas tu banyak lagi hormon-hormon lain berterabur, tak balance, dan insulin sentiasa tinggi dalam badan you sebab nak cuba masukkan gula, maka itu adalah baja kepada kanser. Sebab apa? Anda tahu sangat macam mana senang nak dapat jadi kena kanser lah badan kita. Sebab apa? Bila kita ada sel kanser yang sentiasa ada, cuma nak banyak sikit saja. Saya ulang, kita sentiasa dah ada sel kanser dalam badan kita, semua tahu kan? Cuma kenapa setengah orang dia keluar kanser, setengah orang dia tak keluar kanser? Bergantung kepada stres. Nombor 2, pemakanan kita bagi gula tu baja, dan kanser sel suka kepada gula. Saya ulang, dia makanan resmi dia kalau lagi banyak gula lagi bagus, dan cara dia makan kalau bandingkan dengan normal sel lebih kurang 27-28 kali ganda lebih banyak dia makan berbanding dengan sel biasa. Faham? Maksudnya dia punya lahap tu lain macam kalau bandingkan dengan normal sel kita. Jadi kita kena faham lah semua ni kan. Bila saya kata kenapa kita boleh suka kepada gula ni, mula-mula kalau siapa yang dah suka sikit-sikit tak apa, lepas tu dia jadi kempunan. Kalau dia tak kena gula, orang panggil sugar crave. You memang gian kepada gula. Tak kena gula setiap hari tak boleh. Kopi kalau tak kena 2 sudu atau minimumnya kan 2 sudu teh, ataupun buat 2 sudu, takkan 2 sudu makan gula kot, 1 cawan kopi. Setengah orang memang manis melecah. Manis apa? Manis meleting. Baru dia boleh minum. Kalau tidak, dia rasa macam tak hidup lah bagi dia hari tu. So bayangkan tu, kalau 1 cawan satu hari, takkan you 1 cawan kopi atau teh kan. Tak masuk lagi susu creamer dan sebagainya. Jadi tuan-tuan sekalian, ini adalah penyebab nombor 2 yang paling tinggi, yang rajin-rajin berlaku. Saya cerita orang Malaysia punya style lah, saya cerita negara-negara barat semua tu. Seterusnya ialah bila ada kaitan dengan sugar juga, you tak puas hati, disebabkan doktor kata jangan makan gula pasir, you pergi ambil gula apa? Gula yang dipanggil artificial sweetener. Ni lagi satu penyebab utama senang kena kanser. Sebab semua ni ada kaitan dengan aspartame. Pernah dengar kan? Sucralose. Pernah tengok kan yang you taburkan sebiji 2 biji macam apa nama, equal dan sebagainya tu. Kecuali kalau you ambil stevia, no problem. Masalahnya stevia tu orang rasa aftertaste, jadi orang tak suka.
dia suka balik kena ambil gula pasir juga. Jadi nak hilangkan aftertaste tu kadang-kadang terpaksa kita kena sabar cari formula supaya stevia yang original memang boleh. Tapi kalau you ambil artificial color pula lagi, dalam makanan ada pengawet ada lagi, lepas tu ada nama sodium benzoate. Kalau you tengok kat label tu, ni semua ni ada tulis yellow 5, red 40, ni coding-coding ni semua. Kalau mak dan atuk kita dulu tak faham, you jangan beli. Okey, sebab dia orang senang je. Kalau dia tak boleh baca apa yang dia pernah dengar, contoh dia pernah dengar katakan kunyit ataupun halia ataupun serai, okey, yang tu dia orang senang. Okey, tapi kalau dia kata bunyi sodium benzoate, atuk tak faham, tak payah makan. Okey, lagi satu MSG. MSG pun dia orang pun dah mula dulu-dulu lagi dah mula terlibat tau. Jadi atuk kita pun dah banyak ambil MSG, jangan main. So jaga. Zaman sekarang kalau betul MSG tu sihat, kenapa dia nak tukar nama? Kenapa dia nak bertoppingkan dengan nama seperti yeast extract, sodium caseinate, ada dia panggil macam-macam, starch lah, ada, supaya orang ingat bukan MSG. Pasal apa nak tipu pula kalau MSG tu bagus, betul tak? Tu pun ada orang yang mengatakan MSG dah okey sekarang semua tu. Ialah tu. Okey, selagi mana tak ada paper yang betul-betul lebih meyakinkan, saya belum lagi boleh terima. Tapi kalau ada paper yang meyakinkan dan orang sendiri dah cuba tak ada masalah, okey, kita boleh terima. Kita bukan taksub yang ni mesti yang ni sampai bila-bila. Sains tak pernah yang lekat sampai bila-bila pun. Dulu kopi kata jahat, sekarang kopi dah kata boleh baik pula untuk liver cancer semua. Kan? So kita jangan melawak bila kita buat sesuatu statement. Contohnya, tadi siapa yang berbalik kepada smoking pula. Okay, ini antara satu lagi jawapan untuk nak kena cancer cepat. Smoking confirm. Why? You belum tengok lagi macam mana rongaknya hidung kalau dah kena cancer of the nose tu. Pernah tengok ke tak pernah tengok ni? Okey, cuba pegang hidung you sekarang dan lepas tu you rasa relai. Tahu relai tak? Dia jatuh satu-satu dalam 2-3 bulan. Dia patah sikit kat sini. Lepas tu dia jadi macam ulat makan, korek-korek. Lepas tu you kena tutup, bau bernanah. Lepas tu dia makan kat pipi you lagi. Lepas tu sebelah mata you nak kena operate. Buang semua ni. Cuba you bagi tahu kat saya. Ni saya selalu tengok depan anak-anak pun kadang-kadang you buat terlupa isap rokok. Memang you letak rokok you ke kanan anak belah kiri. You rasakan asap tu pergi tempat lain. Tapi bang, kesian tak? Mereka termasuklah isteri you kalau kat rumah, kalau baju pun tak kira asap lagi berbau, dah cukup untuk menjahanamkan sel-sel anak cucu you nanti. Faham? You kata you sayang anak you, betul? Mestilah takkan I boleh lawan statement tu. Tapi sebenarnya tak. Kalau betul you sayang, saya cabar you malam ni. Berhenti malam ni semacam you berhenti bila you niat nak puasa. Kenapa masa puasa you boleh? Sebab you berniat dan you janji pada Allah SWT. Dan kalau you sayang pada anak you, kalau tak sayang, tengok muka dia sekarang. Kalau tak ada dia kat depan you, bayangkan. Mesti you boleh bayangkan muka anak you, bau pipi dia, lembut ke rambut dia. Ingat tak masa you jaga dia, macam mana dia jaga dia, macam mana dia sayang pipi you. Masya Allah. Kalau betul you sayang dia, you tinggalkan malam ni juga. You jangan risau. Minggu pertama mungkin you gelisah, you rasa macam orang bila berhenti isap rokok kan marah-marah, rasa gatal kulit, demam-demam semua. Jangan bimbang. Sebab you dah membuktikan you boleh berhenti serta-merta waktu bulan puasa. Walaupun you buka puasa, you ambil rokok dulu. Tapi saya tak nak tengok. Sebab kes macam ni kalau saya bagi tahu, Masya Allah, you tak akan sanggup tengok. Bila dia dah rongak satu muka ni, habis gigi semua, dah tak boleh makan, tinggal berlubang aja kat you punya. Kadang-kadang sampai sini pun kita kena tebuk lagi. Masya Allah, you tak akan sanggup. Masa tu umur you tak semestinya 5-60, mungkin 30-an aja dah boleh kena. So tolong malam ni saya minta nombor 1 yang ni boleh kontrol. Nombor 2, kalau you bukan pengisap rokok pun tolong jangan dekat dengan orang isap rokok. Minta maaf aja, go away. Kalau dalam meeting mereka isap rokok, you minta maaf, pergi toilet tak apa. Kalau you kena buang kerja disebabkan you kena keluar daripada meeting room disebabkan bos isap rokok, keluar.
Pasal apa? Hidup you cuma sekali je, dan you cuma ada tubuh satu saja. Is that clear? So yang pula bekerja tempat yang ada asap, yang ada petrol, yang tu tempat yang kedua you kena lari. Tolong jauhkan daripada petrol punya hidu. You hidu tu setiap, macam kita pergi tempat ambil minyak, dalam kita ambil minyak dalam tak sampai 5 minit tu pun dah kita rasa kadang-kadang kalau termasuk terhidu dia punya kan asap dia kan, dia punya wap tu kan, wah, you bayangkan. So bahan-bahan yang toksik macam ni adalah paling mudah nak kena kanser. You pernah dengar cerita saya bila saya pergi ke Terengganu, mana tu Peka ya, kat Peka pula Peka, kat the refinery tu kan, macam sekarang nak buat di mana, nak buat di Mersing mana tu, di Johor tu. Saya minta kawasan-kawasan orang yang duduk berdekatan tu, kalau you tak kena asap, tak kena bau dia tak apa, tapi selalunya satu kawasan tu kat Peka tadi kan, tolonglah cari tempat lain lah. Kalau you nak dengar, kalau you tak mau dan tak ada rezeki tempat lain, itu bukan tugas saya nak membuktikan yang sampai nak gertak you pula, tak. Saya cuma bagi tahu ini cara yang mudah sangat nak kena kanser. Mana taknya kalau hari-hari you hidu dan udara tu kena petrol punya molekul kan, confirm lah. Sel kita banyak mana dia boleh tahan. Saya tahu setengah orang kata, I dah kerja dekat 15 tahun tak ada apa-apa pun. Bang kak, dia kan kanser ni bukan dalam masa sebulan boleh kena. Kadang-kadang dah 5 tahun, kadang-kadang 10 tahun. Of course kadang-kadang setahun pun dah boleh keluar terus. Penyakit seperti lung cancer atau kanser-kanser di tempat lain dia boleh attack. So number 3 adalah bauan. Nombor 6 ialah ada kaitan dengan meat yang telah diproses, daging yang diproses. Daging yang diproses ni selalunya ada masalah tentang macam ni lah, macam hot dog, macam salami, bacon kan, yang ada dalam tin tu, macam dia panggil apa, corn beef. Pernah dengar kan, yang you ambil cuma you campur dengan makanan goreng, masak, lepas tu sausage dibakar lagi, disalai dan sebagainya. Ada orang smoking, smoking the beef, they call it smoking the meat. Okey, jadi dalam sebelum dimasak ataupun dibakar atau disalai semua ni, dia dah ada bahan-bahan seperti nitrate dan nitrite. Jadi you ingat nama ni. Nak ingat tak apa, tak ingat tak apa, tapi nitrate dan nitrite ni, NO3 dan NO2 ni, dia punya sains dia adalah merupakan bahan utama yang selalunya daging ni disiapkan untuk diawet. Maksudnya dipertahankan supaya dia tahan mungkin untuk tarikh luputnya 2 tahun. Jadi kita pun happy lah kononnya sebab boleh nampak fresh lagi. Padahal the moment you buy from the supermarket, bila dah dapat bawa balik ke rumah tu, bila kita masak pula lagi, nitrate dengan nitrite ni akan bertukar jadi apa yang dinamakan nitrosamin. Nitrosamin ni lah yang akan jadi kanser. Jadi kalau sekali makan tak ada apa. Alah, nugget, you tengok anak you daripada umur 3 tahun. 3 tahun ke? Atau 2 tahun dah mula makan. Sampai umur dia pergi sekolah sekarang, asyik nugget. Ataupun nak sausage, nak hot dog, nak buat corn beef lagi. Lepas tu, yang selalunya datang pada tin tu pula, kalau disalut dengan apa yang dipanggil BPA, bisphenol A, confirm lagi dahsyat. Dengan can dia sekali, salutan dalaman tu, lepas tu you microwave dia ataupun you ambil dia, you masak, you campur dan sebagainya. Bila dimasak, dipanaskan terlalu tinggi, maka jadilah nitrosamin yang terkenal boleh menyebabkan kanser. Faham? Alright. So susah saya nak jawab soalan. Siapa tu? Soalan apa tu? Okay, what about serunding dog? Serunding beginilah, kita ni orang Melayu, takkanlah tak boleh makan langsung. Yang saya cerita ni, janganlah
you rasakan saya mengatakan saya pun tak makan. No, saya makan. Bahkan malam ni saya rasa sedih sikit. Pasal apa? Saya nak kena janji saya kena kurang makan sate. Sebab sate adalah antara makanan yang dibakar, betul tak? Daging yang dibakar dan daging ni pun mesti ada dia punya orang panggil apa, penyedap dia, marination dia semua tu untuk daging tu tahan sikit kan sebelum dibakar, betul tak? Jadi kita kena jaga apa sebenarnya yang jadi bila dah jadi rentung. Memang yang tu saya rasa grill meat, barbecue semua ni terkenal yang boleh menyebabkan kanser. Tapi dengan soalan serunding tadi dengan sate ni, kalau sebulan nak makan katakan sekali dua, no problem. Bagi saya benarkan. Sebab apa? Terliur pula bila tengok sate-sate ni kan. Itu kelemahan saya mengaku. Tapi tak boleh lagi dah. Setiap minggu, kalau dulu tu seminggu sekali biasa kan. Kan kalau tengah sakit tak boleh kan, susu apa dia, gula dan daging kan, yang ada mata ada kaki kan. Mulai malam ni kita kena betul-betul janji jangan makan terlalu kerap, boleh tak? Jadi serunding tadi boleh tak? Boleh. Kan takkan you makan serunding setiap hari, betul tak? So you makan masa musim raya, orang buka open house. Cuma kalau dah makan semalam serunding, hari ni tak payahlah serunding lagi. Faham? Cukup. Jadi kita kena reasonable, quality kena jaga, jangan sampai tak faham macam mana kanser tu boleh jadi dalam badan kita. Ini semua makanan kanser yang mempercepatkan kanser yang dah memang ada di dalam badan kita. Saya kata dia tunggu masanya siapa yang bajakan dia. Okey, seterusnya ada dua lagi yang saya nak fokuskan, iaitu bahan-bahan yang refined. Makanan yang refine, tak? Tadi gula, tapi kan karbohidrat yang refine ada kaitan dengan gula juga, karbohidrat juga kan. Berarti nasi yang putih melepak, okey, tepung-tepung yang kita pakai untuk buat makanan, kuih dan sebagainya. Memang dalam kuih dah ada tepung, ada gula lagi. Jadi yang ni refine ni yang telah diproses ni yang jadi bahaya. Termasuklah saya kata apa, tepung ataupun roti, pasta, bihun, mi dan sebagainya tu, kalau seminggu sekali masih okey, tapi kalau hari-hari memang lingkup. Sambung lagi, benda-benda yang diproses seperti even soy protein isolate tu, yang dibuat untuk nak bagi naik otot dan sebagainya tu, bila diproses sampai dah tak original lagi makanan tu daripada asalnya, katakan bijirin atau nuts atau seeds ataupun macam gandum dan sebagainya, bila diproses sampai putih melepak jadi tepung, contohnya, dan dimasuk pula pengawet untuk tahan lama, habis. Termasuk beras pun kan. Sebab tu orang suruh ambil beras apa, beras bukit, beras liar, beras yang tak diproses. Kalau you pergi Bario tu, kat bawah tu kalau ada pasar, beli lebih Bario punya apa, beras kan bagus. Ataupun even garam dia pun lebih bagus daripada garam yang kedai biasa ni. Okey, so kita tutup cerita dengan bahan-bahan yang diinjek. Kalau you rajin makan benda-benda yang ataupun daging-daging ataupun makanan, termasuk ikan pun, seafood pun, okey, ataupun benda yang katanya daripada laut tapi dalam sangkar, itu semua memang dimasukkan growth hormone, dimasukkan antibiotik. Termasuk kalau ladang-ladang tu, you tahu sangat, nanti orang marah pula kat saya kalau saya cerita, tapi memang betul pun. Saya ada kawan-kawan yang cerita macam mana dia bela ayam, macam mana dia bela kambing tu kurang injek sangat. Ni lembu ni, okey, yang kena sekian waktu, especially kalau dia dah ada kontrak farming dia. Setiap 120 hari mesti siapkan lori, semua dah siap. Ayam-ayam ni kena dah disembelih dan sebagainya, kena 1.5 kilogram semua tu. Dia macam robot jadi mereka ni diinjek, diberi hormon, diberi antibiotik. Jadi lama-kelamaan kita pun bila makan tahu sangat-sangat lah, bila terlalu banyak badan kita dengan hormon yang artificial ni, ataupun yang bukan lembu yang makan secara fitrah, tak makan secara pergi pagi balik malam,
ke bukit-bukit, ke tempat-tempat rumput-rumput, itu bagus kalau dapat makanan daripada daging macam tu. Tapi zaman sekarang dah tak ada lagi. Maka bila kita masukkan dalam badan kita bahan-bahan yang artificial ni, body kita pun boleh, dia bukan bodoh, body kita ni, sel kita ada memori mengatakan ni bukan fresh, ni bukan normal, dia pun jadi haru biru juga. Sebab itulah makanan-makanan yang berasaskan kepada yang organik lebih selamat. Cuma dia mahal lah sikit. So malam ni saya rasa saya bagi walaupun 7, ada lagi lain-lain, contohnya seperti jangan makan benda yang terlalu panas sangat. Ni tambahan bonus saya bagi tahu kayu. Sebab saya kadang-kadang bila kopi ke kalau orang hantar macam malam ni lepas lecture ni, selalunya saya minum sikit kopi ataupun daun salam. Saya buat teh daun salam malam-malam dengan honey sedikit. Jangan buat yang panas sampai orang panggil panas menggelegak tu, tak boleh. Okey, you jangan minum sup-sup atau makanan yang panas sangat. Sebab tu dulu orang kata Chinese senang kena nose cancer, nasopharyngeal cancer, sebab mereka suka makan panas-panas. Mungkin ada betulnya kan. Dia hisap, dia hirup tu bunyi bukan main dengan dia punya sup dan sebagainya, panas sangat, tak boleh. Kopi ke minuman jangan ambil yang benda yang panas sangat. Okey lah, ada sikit lagi kot you terlupa minyak-minyak tu jaga baik, minyak-minyak masak tu. Okey, selain dia minyak kelapa, minyak apa lagi, minyak kelapa sawit, jangan cuba main dengan minyak-minyak. Tapi nak buat macam mana kan, mahal juga kalau nak beli minyak-minyak yang original ni. Yang selalu ada minyak ni lah, minyak sunflower, canola oil. You hati-hati. Paling-paling pun yang orang takut ni sebab dia trans fat kan, minyak ni pun boleh menyebabkan jadi kanser juga. Baik, cukup dulu. Saya kira ada tinggal mungkin yang saya lupa ialah ni lah, soda-soda ni yang you minum, energy drink ataupun even diet soda ni, hati-hati dalam tin tu. Okay, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.